Masjid Lama Kampung Pancang Bedena atau lebih dikenali sebagai Masjid Jin adalah antara masjid tertua di negeri Selangor yang terletak di Mukim Pancang Bedena, daerah Sungai Besar, Sabak Benam. Masjid ini dibina pada tahun 1905 iaitu 117 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Muhammad bin Syafi'i, menantu kepada penghulu kampung yang lebih dikenali sebagai Haji Taib Keramat, iaitu orang pertama yang datang dan membuka kampung ini selepas pergolakan Selangor. Nama Pancang Bedena ini diambil sempena daripada peristiwa penemuan sebuah bedena besar atau tempayan besar menyimpan harta karun di dasar laut yang kemudiannya dipancang kayu oleh penduduk kampung sebagai tanda memudahkan mereka membawanya ke darat. Pada asalnya, masjid ini dibina dengan menggunakan batang pokok pinang sebagai lantai dan dinding dan daun durimbia sebagai atap. Hasil usaha penduduk kampung dan masjid ini dibina semula pada tahun 1979 bagi menggantikan bangunan asal yang telah uzur dan musnah. Masjid lama ini ada menyimpan misteri tersendiri kerana bukan sahaja dikunjungi oleh penduduk setempat, malah ia turut diimarahkan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Pelbagai perkara aneh yang berlaku di masjid ini dan ikutilah kisah Masjid Jin ini oleh Tuan Imam sendiri merangkap pengurusi masjid. Nama saya Haji Yaakob bin Kamarudin. Kalau dikira ke pengurusi masjid ni lah. Oh, merangkap semua sekali. Imam lah semua. Imam, Bilal, Siak, apa-apa. Tapi kalau waktu-waktu macam ni saya seorang je lah sini. Kalau maghrib, isyak tu adalah orang. Ada pun anak cucu saya je. Kalau lain orang kampung ni kurang ada. Itu pasal dia orang kata orang tak ada jin yang semayang. Oh, dia panggil masjid jin ni? Tapi kebanyakannya memang macam tu lah. Kalau ikut cerita yang lepas-lepas tu, termasuk dalam Bahaya Sari tu, 2004 tu, ada orang nak sembahyang subuh sini, dia tengok masjid dah terang menderang lah. Seperti ada orang. Lepas tu dengar zikir apa semua. Tapi tak ada orang? Tapi tak ada orang. Dia takut lah nak masuk kan. Bila panggil lah kawan tu seorang tu. Kawan tu. Bila sampai kawan tu sini dah macam biasa gelap balik. Oh, dia seorang je dah nampak? Subhanallah. Tapi masa saya sembahyang dulu ada waktu isyak, berdua je. Habis saja Fatihah, dia orang mengaminkan. Penuh satu masjid. Subhanallah. Mulalah berdiri, beromong semua. Padahal tak ada makmum masa tu? Tak ada makmum. Saya berdua je. Kawan tu pandang saya pun pandang dia. Saya ingat saya seorang je dengar. Tapi dia pun dengar juga. Lepas tu habis sembahyang, turunlah sini. Turun sini punyalah ramai manusia. Macam laga-laga bau nak turun ni. Oh, tapi pakcik nampak? Nampak tak nampak? Tapi rasa? Rasa. Oh. Lepas tu yang pintu bawah tu, tangga tu, dulu sekeping aja gitu kan. Sebelah aja kan. Penuh satu pintu. Jadi beratlah kalau tak disendal dengan kursi, dia akan tutup balik kan. Sendal lah dengan kursi bawah tu. Kursi tu pun berjalan. Subhanallah, maknanya ada orang nak turun naik tu. Okey. Memang itu pun dia nampak, bukan nampak lah, macam dia ambil gambar kan. Lepas gambaran semua, habis dia minum kat sini. Lepas minum tu ada yang perempuan orang tu ambil gambar kat dalam kawasan tu. Lepas tu dia sepi dua orang. Ujung satu lembaga perempuan pula sama dia. Ya Allah, berdiri rumah saya. Lagi satu cerita, ada satu makcik. Dia naik dia dengan anak dia 5 orang, tapi 2 biji kereta. Dua buah kereta. Alphard dengan Belfire. Dia 5 orang je. Yang anak dia cakap tak tahu mak mana tempatnya dah. Nanti mak tunjukkan jalan. Dia ajak anak. Sebelum tu dia mimpi malam tu. Malam tu dia mimpi dia sembahyang kat masjid ni. Usang sangat masjidnya kata. 2 kali dia sembahyang. Kali pertama tu ada imam jin tu dengan pengikut dia
sembahyang. Habis saja sembahyang tu, imam tu dengan pengikut dia turun, naik lagi satu imam lain dengan pengikut dia. Mana dua ni lah. Naik. Kalau makcik nak sembahyang ikut saya, ikutlah kata. Tadi saya dah sembahyang kata. Tak apa, ikut pun tak apa kata. Dalam mimpi tu. Naiklah ada sembahyang semua. Lepas dia tu turun tu, konon dia balik lagi besoknya. Pukul 11 tu makcik tu dah sampai dah parking kereta kat sini. 2 biji kereta tu. Mula anak dia tak tahu daripada KL lagi kan. Tak apa, nanti sampai Mentarang Bakar, mak tunjukkan jalan. Bayangkan tu mak dalam mimpi tu punya dah jauh perjalanan tu kan? Padahal mak dia tak pernah tahu pasti ni. Tak pernah tahu. Dalam mimpi tu dia dapat tahu. Dia kata sampai Mentarang Bakar, mak tunjukkan jalan. Lepas tu sampai Sungai Besar, belok kiri tu. Sampai Tabung Haji, belok kanan kata. Mak tunjukkan masjidnya kata. Sampailah dia pagi tu kat sini pukul 11 dan pukul 11. Pakcik ada masa tu? Masa tu saya tak ada. Masa saya kat Hospital Sabah. Balik daripada Hospital Sabah tu nampak kereta 2 buah kat sini. Singgah lah. Dia singgah sini, dia naik sini. Itu tu kalau lepas subuh tutup. Kadang saya tak kunci, buka macam tu kan. Lepas tu sini mangga macam ni ya, gantung je, tak kunci pun. Makcik tu naik tu, sampai je kat tangga tu, tersempak dengan imam yang dia semayang malam tadi tu, dekat duduk kat tangga sebelah sana, menunggu dia. Wih, macam dah diberi isyarat sudah datang Yang anak ni terbilik-bilik mangga. Tak kunci lah mak, kata. Dia cakap dengan mak dia kan. Anak dia dah naik dulu sini, tak kunci. Lepas tu yang imam yang sembahyang dengan makcik tu tadi tu, cakaplah dengan dia, kalau nak sembahyang masuklah dalam, betul. Makcik tu pun naik lah. Dia bawa anak dia tengoklah dengan siapa maknya bercakap. Tengok tak ada orang pun. Mak dia seorang je nampak? Mak dia seorang je nampak. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ingatkan anak dia pun nampak juga? Anak tak nampak. Dia borak kan. Lepas tu turun, lepas semayang tu, nak balik nanti jangan lupa ambil air kolah kata. Air kolah macam tu kan. Tu perigi depan tu. Tapi khasiat juga tu lah air perigi tu. Masih ada lagi perigi? Ada depan tu. Oh, saya pernah ambil juga macam tu. Lepas tu ada yang diorang datang mandi kan. Buat ubat lah. Laki-laki ada satu budak tu, bapa saudara dia ni polis Gerak Am kat Kedah tu. Anak dia macam melepuh-lepuh, macam kena api kan. Dia datang lemah je budak tu. Lepas mandi segar, elok manjat tangga ni, turun naik. Tak izin Allah semua berkat. Betul. Lepas tu dia kata kulit yang kena anu tu kering. Kering. Alhamdulillah. Jadi kan. Saya kebetulan adalah dua dengan 3 jemaah tu, dengan anak dia sembahyang Zuhur lah sini. Habis dia sembahyang Zuhur, turunlah. Lepas tu datanglah macam awak baru datang kan. Datang tadi dia datang kata nampak ada orang lain lagi kat dalam. Ada meremam pula semua. Tapi kalau bunyi kereta tu memang selalu. Setiap waktu ada. Tapi tak nampak orang? Orang tak ada. Kelepuk bunyi pintu tutup apa semua. Oh, dia naik kereta juga? Naik kereta juga. Saya tak nampak. Tadi pakcik, saya datang tadi pakcik ingat jendela tadi. Dengar bunyi kereta tapi jauh. Imam memang duduk sini? Rumah kat mana? Rumah kat sana. Tapi kadang saya kalau Zuhur datang, memang sampai ke asar. Lepak dulu kat sini. Ni Kang, kejap lagi Kang memang selalu solat seorang lah selalu? Tak ada orang lain lah? Tak ada. Ada satu pesarah tu dia kata, tangan dia gatal-gatal. Kata, sapu pula
celup air tu sapu lah. Hilang mati gatalnya. Ya Allah. Yelah pasal apa? Orang kata air kolam masjid ni berkat ni. Pasal kan dengar azan, orang solat, baca Quran semua kan. Orang ambil air semayang gitu. Itulah. Cucu saya pun pernah jatuh dalam tu. Dalam ke? Tak dalam. Tengok bapak dia ambil air semayang kat situ, dia pun nak ambil air semayang kat situ. Kenapa bang jatuh? Ada budak berjubah putih tolak tu. Ada budak sebaya dengan dia. Anak jin tu lah agaknya. Nak sebut kuat-kuat pun takut. Kalau ikut dia punya tu, ni pintu belakang ni rumah tu, jalan ke dalam tu rumah dia. Pintu pagar belakang tu? Tapi kentung, beduk, mimbar, tongkat tu semua kat Museum Negeri Shah Alam. Dia orang dah ambil? Dia orang ambil. I see. So kat sini jaga, kat sini solat Jumaat tak ada lah? Solat Jumaat tak ada lah. Tak cukup kan? Kalau hari raya ramai lah. Ramai lah. Hari raya haji tu hari penuh. Korban kat sini balik semua? kampung semua. Anak-anak dia orang balik kampung. Apa ni tuan punya yang wakafkan ni dulu memang orang kaya kampung ni lah kira. Orang kaya kampung ni. Daripada sebelah tu, daripada tapis tu, akan untuk ni lah. Masjid ni lah. Kawasan masjid ni lah. Tapi anak-anak dia pun bagus kan, tak ada apa petikaikan ke apa kan, bagus kan. Yang baru ni api air dia orang bayar. Alhamdulillah bagusnya. Kalau tidak tu kolomol lah kita orang cari dana nak bayar api air tu. Kalau kita semayang tu ada je orang berjalan. Ya, alamak. Imam cerita macam tu kan saya dah meremang belum. Tak pernah kering air dia? Tak pernah kering. Musim panas pun dia tak pernah kering Alhamdulillah. Itu kalau tidur kat dalam tu, di masjid tu, dekat mimbar tu memang dia alih kemari. Ya. Subhanallah. Kalau tidak dekat tangga tu. Ya. Dia tak bagi ya? Tahu-tahu kena alih ke sini. Kadang anak kat mimbar tu, dia boleh kejutkan tu. Imam saya kejap lagi nak datang. Kalau subuh-subuh. Dengar suara lah, dia cakap lah. Tapi tak nampak orang. Tak nampak orang. Subhanallah.